Hello, ini ialah D6 Deluxe. Okey, sebuah game daripada Certified Evil Studio. Tinggi dia sampai ke lutut, mungkin nak dekat sampai peha. Kotak dia macam pallet kayu, cantik. Tapi sebenarnya kotak ni ialah slipcase untuk dua kotak game di dalamnya, iaitu D6 dengan expansion dia. Okey, yang ini dia punya main game dan ini expansion dia, It Takes a Village. Ada nampak gambar werewolf kat luar tu. So, slipcase sepatutnya kita tarik je, tapi ni terlampau berat. Memang tak boleh nak tarik. Kalau tarik kemik. So, kita terlongkopkan dia. Kemudian kita angkat slipcase tu perlahan-lahan. Okay, dia memang berat lah. So, kita angkat perlahan-lahan sampai habis. Kita tarik. Right. Okay. Memang berat. Kotak dia kosong pun memang berat. Dia tebal lah. Baik. Kotak ni lebih kurang sama tinggi dua-dua rasanya. Kalau kita letak sebelah-sebelah, rasanya sama tinggi. Okay, kita cuba tengok yang ni main game box saja. Dungeon, Dudes, Dames, Danger, Dice dan Dragons. Okay, yang ni It Takes a Village. So, ada tambahan. Tinggi dia sama je dua-dua ni nampaknya. Baik. Kalau kita tengok dia punya artwork ni memang sangat menarik. Tak seperti game yang bertemakan dungeon. Biasanya memang brutal, horror. Yang ni dia macam cartoonish sikit. Walaupun macam tu, tetapi gameplay dia agak macam mana, ada sedikit take that lah. Boleh perkena kawan, boleh juga geng, dan boleh juga main solo. So memang cukup menarik. Okay, kita buka kotak dia dan kita nampak atas sekali ada punch board. Jadi punch board ni ada untuk signage, ada untuk extra token yang akan ada dalam dia punya game. Dan signage ni ialah macam panduan untuk kalau kita terlupa lah apa kita nak buat masa main. Yang ini karakter standee. Semua karakter yang dalam buku ni ada dia punya standee masing-masing. Kalau nak pakai, boleh. Tak mau pakai pun boleh. Okay, ni dia punya player manual. Yang tepi ni ialah environment punya token. Right, ni dia punya dungeon. Memang cukup teliti. Kalau siapa yang boleh nak painting, dia punya miniature, suka painting, boleh painting. So ada 4 dungeon dan ada 4 lagi dia punya environment yang lain-lain lah. Macam hill dan juga forest. So ini kita nampak 4 dungeon dan 4 extra environment yang lain. Okay, yang sebelah atas tu dia punya character token lah. Okay, player manual ni kita letak dulu. Dia punya kulit ni ada macam matte finish. Okay, kalau pegang memang sedap. Yang ini ialah hide collection. Kalau kita main berkumpulan ataupun solo. Yang ini hanya untuk solo. Dia punya hide collection. Yang ni ialah dia punya map. Main map dia. Okay, kita tengok ada macam dial kat situ. Alright. So kita ambil dial ni. Dial ni untuk apa? Dial ni untuk tanda kita punya round. Dah round berapa. So kalau dah macam kalut tu tak ingat, kita boleh refer kat situ. Yang ni lah potion marker untuk tandakan dekat playboard. Nanti kita tengok dekat playboard dia macam mana. Yang ni stat token 5 dengan 6. 5 depan, belakang 6. Okay, yang ini pula 3 dengan 4. 3 depan, belakang 4. So ni tempat letak dia, stat tadi yang kayu tadi. Yang atas ni ialah dadu untuk enemy dengan hero. Yang hero punya warna biru gelap. Ada 6 biji. Semuanya ada 6 biji. Okay, beza dia dengan enemy pula. Enemy ialah warna hitam. Dia ada 7 biji. Dan salah satu daripada dadu tu ialah percentage punya dadu.
Okey, kita letak balik. Kemudian kita tengok ada celah tepi ni. Dia ada 2 tingkat sebenarnya. Di sebelah bawah dia ni ada lagi komponen-komponen dia. Jadi yang dia telah disusun. Yang ini ialah cube untuk kita punya action. So ada 4 untuk 4 orang, seorang satu lah. Yang ini untuk solo, merah. Okay, jadi kita tengok player board ni. So ada karakter yang kita boleh pilih. Woodling, warna hijau ni. Yang merah ni Slayer. Yang biru ni Explorer. Yang purple ni Mesmerist. Mesmerist ni lawa sikit lah, ada corak-corak sikit. Okay, tapi setiap orang di belah kanan ni ada kuasa yang tersendiri. Memang berbeza. Belakang dia pun berbeza, ada corak dia. Right. Yang ini adalah tempat letak heroes. So bila kita dah punch karakter tadi, letak situ. Yang ini ialah untuk card dia. Kita boleh tengok alliance card. Yang ni untuk duit. Okay, yang ni dia punya duit ni memang coin dia ni memang daripada aluminium lah. Kalau kita tengok pegang sedap macam duit betul. Shiny. Yang ini pula dia punya health. Yang ini dia punya monster modifier. Depan dia ni belakang dia, dan depan dia health. So yang ini pula, yang ini dia punya kita untuk letakkan monster dalam ni supaya randomize. Kemudian kita goyang-goyangkan, goncang untuk dapatkan enemy dia. Misalnya yang ini kita tengok enemy dia warna putih dengan warna biru. So adalah dia punya perbezaan dia. Okay, ni adalah contoh yang lain. Ini kita punya companion kalau kita main solo. Okay, yang ini pula dia punya gather board. Gather board ni untuk letak potion. Tadi ada potion punya token. Dan bawah ni untuk letak yang bulat-bulat. Ni standy punya clip. Kita letak sini, dan kalau kita ingat signboard tadi, dekat situ kita letak. Tu tepi ni ada instruction kalau kita dah tak ingat mana nak letak ni. So dia akan tersusun cantik dan tak perlu ada bag-bag plastik yang berselerak dalam kotak dan berterabu bila kita tegak pun baring. Okay, ni expansion dia. It takes a village. Kotak yang sama besar dengan base game, walaupun nama dia expansion. Jadi kita tengok ke dalam dia, kita buka. Okay, dekat atas dia ada punch board. Yang ni ada macam tempat letak kad dia, macam kotak lah, untuk letak dia punya kad-kad dia semua. So kita main, kita boleh letak atas meja. Ada tambahan karakter standee. Dan yang macam air pancut tu memang air pancut. Fountain. Yang tengah-tengah tu castle. Boleh digunakan untuk extra senario kita sendiri. Dia macam sandbox lah. Okay, yang ni kita akan angkat. Tengok dekat level bawah dia nanti. Oh ya, yang ini environment token dan dungeons. Yang ini ialah bard. Yang ini coklat werewolf. Dan yang warna putih ni ialah cleric. Okay, yang base game tadi terlupa nak tunjuk, nanti kita tengok. Okay, tak apa, kita tengok dulu yang sebelah bawah dia. Baik, yang sebelah kiri tu kita akan nampak kosong. So itu yang tadi yang tempat letak card tu. So ini player board, bard warna pink, cleric dan werewolf. Werewolf ni ada terkoyak sikit sebelah kiri dia. Okay, tak apalah. Okay, yang ini dia punya character card. Yang ini untuk letak standee punya pin, clip. Yang ini dia punya skill marker. Alright.
Okey, kita tengok dekat tepi kotak dia sama macam base game, ada instruction macam mana nak letak balik ataupun macam mana nak susun balik. So memang sangat-sangat berguna. Okey, kita tengok balik base game. Tadi dia punya woodling warna hijau, kemudian explorer warna biru, yang merah ni slayer. Ganas, ada kapak. Sangat cantik. Dan yang purple ni mesmerized. So memang sangat detail dan sangat-sangat menarik untuk kita tengok. Baiklah, kita tengok sekarang peta dia. Peta dia ni ada dua side. So yang pertama kita tengok ialah base game. So base game ni kat sini kita boleh tengok memang sangat straightforward macam map biasa, tetapi mudah dibaca. Yang ni ialah dia kata expert mode. Sebab apa expert mode? Sebab dia macam berterabur sikit, ada notes kononnya daripada penjelajah-penjelajah yang dahulu, dan juga monster dia lebih sukar apabila sampai pada pusingan-pusingan yang tertentu. Baik, sekarang kita tengok yang terakhir dalam base game ni yang kita belum buka lagi, iaitu Players Handbook ataupun manual. Dalam ni memang sangat-sangat cantik, penuh dengan artwork seperti yang kita harapkan. Dan saya tak berani untuk tunjukkan semua sebab boleh jadi spoiler. Jadi harap anda semua dapat melihatnya. Yang ni punchboard untuk semua watak-watak yang ada untuk D6 Deluxe. Baiklah, nanti sekejap ada lagi mini expansion Shadow of the Dragon. Dia punya cover dia foil yang menarik, macam zaman dulu-dulu punya packaging, ada foil untuk trading card, komik dan sebagainya. Jadi kita gunting dulu kad ni dan kita tengok sebelah dalam dia ada tak surprises. Nampaknya seperti yang kita memang dah tahu. Okey, dia akan bagi character card. Ya betul, character card. Dan kesemua karakter ni ialah karakter yang extra, tidak ada dalam base game maupun dalam expansion. Ini ialah karakter-karakter tambahan yang digemari oleh pencipta game ni dan juga designer. Okey, ada juga dia punya weapon tambahan yang kita boleh tengok. Sebenarnya game ni agak mudah, asalkan kita tahu membaca, dia terus boleh dimainkan dan sangat-sangat mudah. Sangat-sangat tidak susah untuk dimainkan. Jadi yang ini adalah tambahan yang baik untuk game yang dah memang sedia baik, dan menambahkan lagi potensi untuk kita bermain sandbox. Maksudnya kita cipta sendiri mod permainan kita yang baru, dan ada juga mod-mod yang dicadangkan di dalam players manual yang disediakan. Jadi yang karakter-karakter ni di sebelah belakang ni sebenarnya ada karakter yang chibi, bermaksud dia boleh berubah rupa daripada kita. Bila depan ni karakter apa dan belakang ni ialah chibi mode. Ketika dia melarikan diri, agak menarik. Sebenarnya semua gambar, ada gambar chibi di sebelah belakangnya. Ada yang serupa dan ada yang unik. Jadi tak kesemuanya adalah gambar yang unik. Saya rasa ikut cita rasa mereka game ini. Dia rasa watak ni sesuai, ada gambar ikan, ada kaki. Okey, yang ini dia rasa pun alien ikan ada kaki, dia pun letak sama. Jadi tak kesemuanya unik.
Ada yang watak serupa chibi dia. Yang ni ada robot seperti terbang. Yang ni ialah landak. Dan yang terakhir ni ialah tikus yang besar tapi comel. So itu saja untuk mini expansion Shadow of the Dragon dan keseluruhan untuk DC.